Perkongsian seorang yang mengalami masalah haiwan peliharaan jiran yang kotor. Dan untuk itu kita akan bersama melalui panggilan telefon bersama Puan Suhana Saleh yang merupakan jiran kepada jirannya yang mempunyai haiwan peliharaan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Alhamdulillah baik. Dari Seremban ya? Ya, saya dari Seremban, Sembilan. Okey Puan, mungkin Puan boleh ceritakan, kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini mengenai masalah yang Puan alami ni. Bagaimana Puan berhadapan dengan situasi jiran yang mempunyai haiwan peliharaan yang menyebabkan mengganggu sedikit ketenteraman Puan? Ya, okey. Terima kasih kepada MHI TV3 dan juga kita punya peguam tersohor kita lah Puan Zabita kerana menetengahkan isu-isu kacau ganggu yang timbul dari haiwan peliharaan di kawasan kejiranan akibat dari kecuaian sebenarnya ataupun kegagalan pemilik tu untuk menyelenggara haiwan peliharaan mereka dengan baik. Seperti yang saya alami sejak dari tahun 2015 hingga 2016, najis haiwan peliharaan jiran dibiarkan bersepah di lantai kapos dan tergolek keluar ke kawasan luar pagar. Belum lagi dengan bau najis, dengan kencing haiwan peliharaan yang sangat meloyakan lah. Dan haiwan peliharaan jiran saya ni dia actually kurang sesuai dibela di Malaysia kerana bulu haiwannya yang sangat lebat dan tebal dan selalunya berada di negara-negara beriklim sejuk. So bila jiran saya ni dia cuma letakkan haiwan dia memang dekat kapos je. So dengan cuaca negara kita yang panas ni, mungkin haiwan tersebut terpaksa gugurkan bulu dia nak adapt dengan cuaca kita lah. Dan mungkin dia juga stres. So dia punya bulu tu sangat tebal yang gugur tu. Dan bila berangin, so bulu-bulu tu terbang masuk ke dalam rumah dan rumah saya lah. Dan juga jiran-jiran yang lain. Okey. Itu yang susah sangat tu nak cakap tu. Bila dah berdepan dengan situasi sebegitu, ada tak Puan adukan masalah tersebut kepada jiran Puan dan apa respon dia? Ya, sebenarnya sebelum saya mengemukakan kepada pihak PBT, kita cuba berunding dengan jiran secara baiklah. Kita sebab hidup berjiran, kita nak berdamai kan, kita tak nak ada pergaduhan ke atau bermasam muka. Tetapi saya dan juga suami dan juga pihak persatuan gagal. Kita gagal menemui jalan buntu lah apabila jiran saya ni dia tak nak beri kerjasama. Dan yalah, dengan sikap dia yang tak pentingkan kebersihan dan tak ambil peduli. Saya ingat lagi bila kita cakap, dia jawab, I don't care, I don't mind with this matter, dia kata. Okey. So, kabarnya dah 5 tahun Puan berhadapan dengan situasi ini? Ya, lebih kurang hampir 5 tahun lah. Saya ingat lagi tarikh pertama saya submit kepada PBT adalah pada 4/1/2017. Jadi dah 5 tahun, maknanya 5 tahun itu Puan berhadapan dengan situasi yang sama, kerap kali memberitahu kepada jiran Puan tentang masalah ini tapi tidak diendahkan. Ya, sehingga kini masalah ini masih samalah. Tapi pihak PBT sedang dalam proses, sedang dalam tindakan. Bila Puan mula buat aduan pada pihak PBT tu? Tadi seperti yang saya nyatakan tadi, 4/1/2017. Tarikh pertama sekali saya adukan setelah rundingan selama setahun bersama saya dan juga pihak persatuan kepada jiran ni. Kita gagal. Rundingan dan nasihat dari kami ni tidak diterima oleh jiran. Dan dia memang tak nak bagi kerjasama lah. Jiran-jiran lain juga mengalami situasi yang sama, membuat aduan juga? Ya, tapi macam bila saya dah buat aduan, diorang macam tak apalah, kita ada wakil untuk buat aduan. Tapi actually masalah ni kepada jiran-jiran yang berdekatan lah akan mengalami masalah yang sama. Cumanya jiran saya ni, sebab kedudukan rumah saya ni agak tinggi dengan jiran. So bila macam cara dia bersihkan, dia cuma macam pancit je air tu keluar dari pagar. So najis dengan air najis tu semua akan lalulah dekat rumah saya. Maknanya Puan sendiri yang terpaksa tolong sekali untuk bersihkan najis bulu-bulu tu semua lah. Ya, kalau tak nanti dengan, yelah macam mana kan, depan rumah saya anak saya main-main nanti nak kena samak benda-benda macam ni. Kita kena bersihkan juga. Jadi adakah Puan, bila Puan tahu mengenai undang-undang haiwan peliharaan ini yang jika haiwan peliharaan jiran ini mengganggu ketenteraman jiran, pemilik haiwan peliharaan tersebut boleh didenda sebanyak RM1,000. Bila Puan tahu mengenai undang-undang ini?
Saya Google sebenarnya. Saya Google, saya tengok kita boleh ambil tindakan. Sebenarnya saya dah tahu dari sebelum kita ambil tindakan tu, kita dah Google kan. Tapi kita, sebab itulah macam saya nyatakan tadi, kita sebenarnya hidup berjiran. Kita tak nak ada bermasam muka atau ada apa-apa masalah dengan jiran. Kita nak hidup lama kan. Itu. Tapi bila rundingan gagal ni baru kita terpaksalah, macam persatuan saya kata pun mungkin cuma perundangan je yang boleh menyelesaikan masalah ini. Baik Puan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga situasi Puan bersama kami di Malaysia hari ini. Kita doakan yang terbaik untuk Puan. Apa pun satu pujian lah harus saya berikan kepada Majlis Bandaraya Seremban yang tegas dan cekap dan amanah dalam menangani isu kacau ganggu ni lah, walaupun banyak dugaan dan ambil tempoh masa yang lama. Tapi jelah tak putus asa dalam menangani isu ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan. Okey, sama-sama. Terima kasih juga. Okey, itu dia tadi Puan Suhana Saleh yang juga merupakan katanya seorang frontliner.